Malaysia menerima pakar inisiatif hijau dalam mobiliti lebih sedekad lalu dan menjadi salah sebuah negara ASEAN paling awal yang memperkenalkan kenderaan hybrid dan elektrik di pasaran dengan insentif khas untuk menyokong promosi mereka. Dan negara kini meneruskan komitmennya terhadap kemampanan dengan pemeteraian MOU antara Nano Malaysia Berhad dan Prasarana Malaysia Berhad baru-baru ini dengan penukaran bas dengan enjin pembakaran dalaman ICE kepada bas elektrik e-bus akan mewujudkan sistem pengangkutan awam yang lebih mampan dengan pengurangan pelepasan dan pencemaran bunyi yang ketara. Jadi untuk mengulas bagaimana Malaysia mengutamakan sistem pengangkutan mampan dalam usaha membina masa depan yang lebih bersih dan mesra alam, kita bersama dengan saudara Dr. Rizal Khairi Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif Nano Malaysia. Dr. Rizal, mungkin boleh berkongsi dari segi tentang usaha Malaysia untuk menggalakkan mobiliti mesra alam sepanjang mungkin dekad yang lalu. Apa bentuk insentif yang telah dilaksanakan untuk menggalakkan penggunaan kenderaan hybrid dan elektrik, Dr. Rizal? Terima kasih. Satu honor yang telah tinggi untuk saya mengambil peluang untuk partisipasi dalam sesi pagi ini, di mana untuk menyahut ataupun merespon terhadap soalan yang telah ditujukan kepada saya, kita lihat pendekatan menyeluruh kerajaan dan juga pihak swasta telah bermula seawal-awalnya pada sekitar 2015. Di mana pelan induk mobiliti karbon rendah telah diadakan seawal tersebut, tetapi pada tahun ataupun dekad tersebut pasaran global belum lagi bersedia untuk melibatkan diri secara menyeluruh untuk mengadaptasikan ataupun penghijrahan terhadap kenderaan elektrik. Walau bagaimanapun, penyindaran awal tersebut telah memberi Malaysia satu landasan yang betul supaya kita boleh memberi respon yang agak cepat apabila pasar global itu sudah mula bersedia. Di mana pada tahun-tahun berikutnya pendekatan atau pelancaran polisi kebangsaan otomotif, di mana dia telah memberikan satu klarifikasi mengenai pendekatan kenderaan generasi baru yang memberikan satu kategori untuk kita menyediakan penghijrahan terhadap kenderaan elektrik. Dan seterusnya, kementerian dan juga melalui kerajaan Malaysia juga telah menyediakan satu pelan induk mobiliti karbon rendah. Di mana tersebut kita telah memberi satu sasaran yang agak jelas. Menjelang 2040, kita akan mencapai jumlah isi padu industri sebanyak 38%, di mana ia akan dimiliki ataupun kita dapat the deployment ataupun kenderaan elektrik. Seterusnya, dengan lebih agresifnya, kerajaan juga telah menubuhkan EV Task Force, Special Task Force untuk melihat the rollout ataupun kenderaan elektrik di negara kita, di mana tersebut kita juga telah melihat penghapusan cukai supaya kita boleh menyegerakan pemilikan kenderaan elektrik di kalangan pengguna pihak swasta dan juga pengguna ramai. Dr. Rizal, mungkin boleh kongsikan juga bagaimana MOU difahamkan, MOU yang ditandatangani baru-baru ini antara Nano Malaysia Berhad dan juga Prasarana Malaysia Berhad sejajar dengan matlamat pengangkutan mampan Malaysia. Dan mungkin apa manfaat yang diharapkan daripada menukar bas enjin pembakaran dalaman ini kepada bas elektrik, Dr. Rizal? MOU tersebut dia merangkumi juga dengan MOU dengan rakan-rakan lain, juga Prasarana dan juga dengan rakan strategi kita Byforce dan juga dengan rakan strategi kita Dream Edge, di mana pendekatan kita menukarkan bas yang asalnya menggunakan enjin pembakaran dalaman ataupun ICE kepada kenderaan elektrik merupakan pendekatan yang lebih cost efektif, di mana kita mengambil penggunaan aset yang sedia ada. Jadi daripada kita mengambil pendekatan membeli aset baru, kita melihat bagaimana kita boleh menukarkan aset-aset sedia ada yang telah yang masih digunakan oleh syarikat yang sedia ada seperti Prasarana, Byforce dan sebagainya, di mana penghijrahan sistem pengangkutan awam berhijrah kepada mobiliti karbon rendah atau elektrik itu boleh dilakukan dengan lebih cepat. Jadi dengan seterusnya dia memberi manfaat dengan lebih menyeluruh terhadap ekonomi negara, di mana kita boleh menggunakan modal insan ataupun bakat tempatan, di mana mereka boleh dipanggil di upskillkan ataupun di reskillkan dengan segera, di mana kita boleh mencipta peluang pekerjaan tempatan dan juga kita boleh mencipta rangkaian bekalan nilai yang baru di Malaysia dan seterusnya boleh menggerakkan ekonomi kita dengan cara atau bergerak pada hal itu yang betul.
Dr. Rizal, dalam temu bual berkaitan dengan EV ini, saya tak boleh lari daripada soalan ini. Sejauh mana persediaan dari segi infrastruktur Malaysia untuk menerima pengangkutan mampan seperti EV? Infrastrukturnya bagaimana pada ketika ini dan harapan untuk masa akan datang, Dr. Rizal? Kerajaan telah membuat satu sasaran di mana menjelang 2025 kita perlu mengadakan dan mewujudkan rangkaian infrastruktur pengecasan kenderaan elektrik banyak 10,000. Setakat kini kita ada lebih kurang 1,000, tetapi dengan penglibatan pihak kerajaan dan juga kolaborasi dengan pihak swasta, contohnya daripada Jentari, Tenaga Nasional, Sandabi, PLAS dan sebagainya, dia membolehkan kita untuk mencapai sasaran 10,000 tersebut dengan masa yang lebih terdekat. Jadi pendekatan hubungan ataupun kolaborasi awan swasta itu memang kritikal untuk kita mencapai sasaran tersebut. Ya, jadi adakah ini bermakna kita berada di landasan yang tepat untuk mempercepatkan penerimaan EV dalam pasaran Malaysia ini, Doktor? Sudah tentu. Di mana pendekatan awal di mana kita telah ada pelan induk, kita ada blueprint. Kita juga ada pelan dari segi penghapusan cukai. Tapi selebih dari itu kita telah menjadikan satu kumpulan EV Task Force yang di mana diteraju oleh MITI dan seterusnya kita telah menaikkan taraf EV Task Force tersebut yang dia akan dipengerusikan oleh menteri MITI tersebut dan juga lebihannya di mana kita menyediakan Malaysia lebih daripada negara pengguna teknologi kenderaan elektrik di mana Malaysia kita perlu melihat memposisikan negara kita sebagai pengeluar teknologi tinggi. Sebab kalau kita lihat di mana pendekatan pembangunan pasaran kenderaan elektrik di serantau ASEAN dan juga di global, negara-negara seperti China mereka sedar pada 5 tahun yang lepas mereka tidak boleh bersaing dalam sektor pembuatan kenderaan pembakaran dalam. Jadi mereka membuat penghijrahan secara mendadak untuk memfokuskan terhadap pengeluaran, pembuatan dan penggunaan kenderaan elektrik dan membina teknologi sendiri. Jadi dari sudut yang sama, Malaysia dan juga negara-negara serantau di ASEAN juga perlu menyediakan ekonomi masing-masing supaya kita menyediakan kedaulatan teknologi untuk negara kita di mana komponen-komponen yang tertentu yang agak-agak kritikal untuk penggunaan kenderaan elektrik, contohnya bateri, sistem pengurusan bateri dan sebagainya perlu dibangunkan di negara kita. Di mana di sini sinergi atau pengsinkronisasi antara pelaburan terus asing ataupun FDI dan juga pelaburan terus dalaman ataupun domestik DDI itu perlu dijajarkan supaya Malaysia mengambil peluang untuk mengambil equity dalam rangkaian bekalan untuk menjadikan pasaran serantau lebih daripada pasaran di Malaysia lebih secara inklusif supaya kita boleh menyediakan komponen tersebut supaya kita boleh menyediakan dan juga mewujudkan pasaran kenderaan elektrik yang lebih mampan supaya pada jangka masa. Sebab kalau kita lihat equity ataupun pasaran global kenderaan elektrik masih pada kadar 3%. Jadi ini menunjukkan bahawa Malaysia masih ada peluang untuk menerajui sektor EV melalui penggunaan, pengeluaran dan juga penciptaan teknologi sendiri supaya kita boleh menguasai pasaran tersebut dengan cara lebih inklusif dan kompetitif.